والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Okey, insyaAllah kita akan ulang sekali lagi secara ringkas Masarifuz zakah. Masarifuz zakah maksudnya pembahagian harta zakat. Zakat apabila dikumpulkan akan diberikan kepada orang-orang yang layak. Orang-orang yang layak tu kita sebut istilahnya asnafuz zakah, golongan-golongan yang layak menerima zakat, ataupun yang panjangnya al-asnaf allati tudfa'u ilaihimuz zakah, golongan-golongan yang diberikan kepada mereka zakat. Ada 8. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Okey, ayat ni adalah dalil kepada orang-orang yang layak menerima zakat. Okey. Yang pertama, dia kata innamas sadaqat. Sedekah itu untuk fakir miskin semua 8 tu kan. Jadi sedekah yang dimaksudkan di situ ialah zakat. Sedekah ada 2, sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah sunat tu sedekah yang terberikan biasalah, bagi kat masjid, bagi kat surau, kat tahfiz, kat mana kan. Itu sedekah sunat. Sedekah wajib ialah zakat. Adapun sedekah yang dinazarkan, antara nazar sedekah tu, kalau dapat nombor 1 dalam ikhtibar nak sedekah RM10 kepada siapa-siapa yang boleh terima, jadi itu dipanggil sedekah nazar, dia wajib juga. Tapi yang dimasuk dalam ni, yang dimasukkan 8 golongan ni ialah zakat. Tamam. Yang pertama orang yang boleh terima zakat ialah faqir. Faqir, al-faqiru. Faqir apa dia? Masuk faqir. Tak ingat. Apa dia? Firdaus. Orang yang tidak ada kerja, tidak ada harta. Dia yang pertama tu tidak ada harta. Tidak ada harta langsung. Tidak ada harta dan tidak ada kerja, ataupun ada harta, ada kerja tetapi tidak cukup keperluannya, walaupun separuh pun tak sampai. Kalaulah dia perlukan untuk sehari semalam duit dia makan untuk hidup ni RM50, dia dapat hasil yang dia cari pada hari itu kurang daripada 25, kurang daripada separuh. Kurang daripada separuh dipanggil fakir. Okey, yang miskin pula orang yang ada kerja, ada harta ataupun ada kerja tapi tidak cukup. Tapi tak cukup tu melebihi separuh. Kalau dia perlukan 50, dia ada 30. Dia dapat hasil hari itu dapat RM30, RM40, tak cukup 50. Maka itu dinamakan miskin. Kebanyakan orang miskin lah. Kalau fakir pun ada. Mungkin satu hari itu dia fakir, mungkin esok jadi miskin. Mungkin ada hari yang dia kaya, dia perlu 50 tapi dia kerja dapat 100 pada hari itu. Contohlah kan. Sebab tu anda sebut minggu lepas, orang minta sedekah tak boleh minta banyak-banyak. Kalau ikut asalnya macam tu lah. Dia tak boleh minta untuk 10 hari ke depan ke apa semua kan. Sebab asal dia lain daripada kerja. Macam tu tak boleh ke kerja cari duit yang dapat gaji RM10,000, RM20,000 sebulan? Boleh tu sebab kerja anda dibayar atas kerja anda. Tapi minta dekat orang ni, sedekah ni, minta tu bukan kerja. Pekerjaan saya ialah meminta sedekah. Itu bukan kerja, itu dia minta. Jadi tak boleh dia nak minta lebih daripada keperluannya. Dia minta sekadar. Dia kata, kecuali anda tak minta tapi orang bagi. Anda tak minta pun,
orang bagi 1,000 hari tu, tak minta pun, dia bagi tak apa kan. Tapi esok jangan minta, esok jangan minta sedekah, sebab ada orang bagi 1,000 hari ni, untuk esok tak ada keperluan untuk minta. Dia ada perbicaraan dia lah minta-minta ni. Okey. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amil. Siapa dia amil? Amil zakat ni ialah orang yang menguruskan, dipanggil as-sa'i. Huwa alladhi yasta'miluhu al-hakim fi ahadi zakawat min arbabiha fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahaqqiha. Orang yang dilantik oleh hakim. Hakim ni pemerintah. Kalau kita ni sultan lah. Sultan yang di bawah majlis agama, lembaga zakat tu bawah majlis agama bawah sultan. Jadi sultan lah yang kira pegawai zakat ni semua ni. Orang yang menguruskan pengumpulan dan pembahagian zakat. Senang ceritanya, orang yang terlibat dengan lembaga zakat ataupun jabatan zakat. Di Malaysia ada negeri yang lembaga zakat tu nama dia lembaga zakat. Selangor nama dia lembaga zakat Selangor. Tapi ada negeri jabatan. Macam Kedah, jabatan zakat negeri Kedah. Dia lain, ada beza dia lah. Wallah alam lah beza dia segi kan, tapi samalah dia punya fungsi dia tu. Mengumpulkan dan mengedarkan, membahagi-bahagikan zakat kepada orang yang layak, itu namanya amil. Amil ni diberi zakat jika walaupun dia kaya. Dia diberi zakat dia walaupun dia kaya, tetapi dia boleh terima zakat itu illam yaj'al lahul hakim ujrah min baitil mal, jika dia tidak diberikan gaji ataupun upah oleh pemerintah daripada baitul mal. Tapi kalau dia dapat gaji, maka dia tak boleh menerima zakat sebagai amil lah. Contohnya pakcik tu seorang, dia jadi amil zakat dekat masjid. Kita bagi zakat, pakcik ni zakat untuk masjid, maksudnya zakat fitrah saya keluarkan. Yang satu sampul lagi ni saya bagi zakat untuk pakcik. Bagi zakat atas sebab apa? Sebab dia amil, dia ada 4%. Selalunya ada upah lah. Orang yang menerima zakat tu, dia dapat upah daripada jabatan zakat, ada persen yang dia dapat. Okey, boleh terima zakat tak sebagai amil? Boleh tak? Dia dapat upah daripada zakat yang dikumpulkan tu, dia ada persen untuk dia, macam komisen lah. Dia boleh terima zakat ke tak? Tak boleh. Tapi kalau dia miskin, boleh terima zakat atas nama dia miskin. Atas asnaf lain lah. Atas asnaf amil tak boleh. Okey. Yang ke 4, mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf ni ada beberapa kategori kita sebut tu kan. Yang kita tahu, orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah dengan Islam, itu mu'allaf. Ada juga mu'allaf dari segi dia tu ketua kabilah, ketua kampung, ketua masyarakat, yang diberi zakat kepadanya untuk diharapkan pengikut-pengikutnya pun masuk Islam. Itu pun dikira mu'allaf juga, untuk tarik orang masuk Islam. Okey, yang kelima, mukatab. Disebut sini dia kata wafir riqab. Wafir riqab ni hamba. Hamba tu anda sebut banyak jenis. Hamba tu ada hamba hamba abdi, hamba qin dipanggil. Maksudnya hamba yang full hamba. Dia ada hamba muba'ad, hamba separuh-separuh. Ada hamba mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang membuat perjanjian dengan tuan dia untuk dibebaskan dengan apa? Tulis tak? Dengan bayaran dalam tempoh tertentu. Hamba yang membuat perjanjian dengan tuan dia untuk dibebaskan dengan bayaran tertentu dalam tempoh tertentu. Hamba dia katab. Mukatab tu maksudnya kataba yukatibu, ada perjanjian. Ada perjanjian bertulis antara dia dengan tuan dia, sama ada dia yang minta ataupun tuan dia yang nak buat. Tuan dia nak bebaskan dia, aku nak bebaskan kau lah, tak larang, nak jaga lah.
Okay, tapi takkan nak bebas free lah. Engkau pun aku beli dulu. Macam mana nak buat? Okay, aku bagi engkau tempoh 2 bulan, bayar kepada aku 5,000, engkau aku bebaskan. Dia pun keluarlah cari duit sendiri. Dia ni boleh menerima zakat. Pilah kat pejabat zakat ke, pi kat masjid mana ke, buat pengumuman ke, saya hamba yang akan dibebaskan oleh tuan saya kena cari 5,000 dalam masa 2 bulan. Tolong saya, siapa nak bagi zakat kata saya. Boleh. Tu dululah masa ada zaman ada hamba tu. Sekarang ni tak ada hamba. Jarang jumpa hamba. Kalau ada, wallah alam, mungkin ada lah kot. Katanya ada lagi dekat Yaman, kat belah sana. Maksudnya hamba tu ada, tapi dia tak dibebaskan. Dia dibiarkan oleh tuan dia duduk sendiri apa semua, macam orang biasa. Tapi status itu masih hamba sebab tuan dia tak bebaskan lagi. Anak keturunan dia semua akan jadi hamba juga. Okey, ada pembincangan khas dalam bab hamba tu. Ana pernah jumpa seorang ustaz dulu di Yaman, di Syihir. Habib Muhammad Alain terus tu dia sebut ada lagi hamba dekat dia punya keluarga lah, wallahu alam. Okey. Sekarang ni kalau anda pergi pejabat zakat, tulis kategori hamba, orang tak percaya. Saya nak dapat zakat. Asnaf apa? Fakir miskin, orang nampak ni kereta macam hebat. Itu asnaf apa? Asnaf hamba. Hamba ke mana? Saya hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala tak boleh. Hamba Allah Ta'ala yang miskin, hamba Allah Ta'ala yang itu tak apa. Tamam. Okey, yang ke 6, Al-Gharim. Gharimin orang yang berhutang. Orang yang berhutang, huwallazi istadana li ghairi ma'siyah. Orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Okey. Siapa saja yang berhutang, dia boleh dapat zakat. Walaupun dia kaya. Walaupun dia kaya tu tengok sebab lah. Macam contoh kita bagi banyak kategori kan. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua puak yang bergaduh. Dia kaya tapi dia nak ada dua kabilah berperang. Dia jadi orang pendamai. Dia masuk tapi dia keluarkan harta. Dia berhutang lah dengan orang untuk damaikan dua puak yang bergaduh ni. Maka dia boleh diberi zakat. Ataupun dia berhutang untuk kegunaan dia atau kegunaan keluarga dia. Dia tak ada duit, dia nak guna, dia hutang dengan orang. Dia boleh diberi zakat. Tamam. Yang ketujuh, al-ghuzah. Di sini sebut wa fi sabilillah, wa fi sabilillah humul ghuzatu al-mutatawwi'una alladhina la ya'khudhuna ratiban minad diwan ala khurujihim ilal jihad. Orang yang berperang yang sukarela. Orang yang berperang yang sukarela. Sukarela, bukan sukarela. Sukarela. Kejut yang tidur. Orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala yang sukarela. Sukarela ni maksudnya apa? Tidak mengambil gaji. La yakhuzuna ratiban, tidak mengambil gaji atas keluar mereka berjihad. Okey. Di zaman Nabi berperang sukarela. Sukarela ni wajib, memang wajib. Kata sukarela Ustaz. Tapi macam mana wajib? Wajib keluar semua tapi tak dibayar apa. Zaman Nabi tu bila dibunyikan isyarat ataupun semboyan adalah bunyi apa, panggilan jihad. Semua orang keluar. Semua wajib keluar dan orang akan keluar. Yang tak keluar ni 3 golongan. Siapa dia? Perempuan, kanak-kanak, orang tua. Orang tua yang sakit lah. Kalau orang tua yang boleh sembang darah lagi, kan, sembang macam-macam, tepuk meja terbalik habis, kan, nak pilihan raya. Tapi bila keluar suruh orang tak sihat lah, sembang kuat, kan. Maksudnya semua kena keluar, tak boleh duduk, tak pergi, mesti ada sebab. Sebab tu masa tu yang boleh dibezakan orang munafik dengan orang yang bukan munafik. Lepas tu bila dah ramai orang Islam, zaman Sayyidina Umar barulah Sayyidina Umar buat dewan. Dewan ni macam satu dikhususkan, jadi macam tentera, macam zaman sekarang ni. Maksudnya bila perang tu hantar tentera je, tak semua orang yang masuk tentera pergilah jihad.
Kalau orang tak masuk tentera ni, tak pergi. Kecuali kalau diwajibkan semua keluar, tu semua keluar. Faham? Dan orang tu semua dapat gaji. Dan orang tu pula dihantar ke negara-negara untuk berperang tu. Dia ada waktu dia cuti, dia balik. Dia balik cuti sebab Sayyidina Umar ada dapat tahu, dia dapat dengar bila dia berjalan waktu malam, dia dapat dengar seorang perempuan yang seolah-olah mengatakan, kalaulah aku tak takut kepada Allah Ta'ala, dia akan terjebak dengan perzinahan. Sebab suami dia pergi berjihad. Perempuan perlu ada suami, sama dengan lelaki pun, maksudnya nafkah batin kan. Jadi takut berlakunya perzinahan dan sebagainya. Jika sebab suami tinggal lama, maka Sayyidina Umar tanya anaknya, berapa lama seorang perempuan boleh bersabar tanpa kehadiran suami. Kata 2-3 bulan. Lepas tu ditetapkan orang yang berperang mesti balik 2-3 bulan sekali, mesti balik cuti lah, tukar-tukar buat giliran dengan orang lain pula. Okey, tu orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan tak dapat gaji. Walaupun dia kaya, berperang dan tak dapat gaji, dia layak menerima zakat. Yang ketujuh, yang ke-8, Ibnu Sabil orang yang musafir ataupun tengah dalam musafir. Orang yang baru nak mula musafir ataupun tengah dalam musafir tapi tak cukup perbelanjaan untuk sampai ke tempat yang dituju. Dia diberi zakat walaupun dia masih ada harta di negara yang dia nak pergi tu. Maksudnya dia dalam perjalanan terputus bekalan, duit habis. Macam zaman sekarang ni mungkin tak ada masalah lah sebab ada kad bank. Orang boleh transfer apa semua kan. Tapi yang ni tak ada langsung. Kad bank tertinggal, handset tertinggal, semua tertinggal. Jadi dia tak boleh nak guna duit. Ada kat rumah tapi tak boleh nak guna, tak ada duit, maka dia boleh diberi zakat. Okey. Last sekali kita baca syarat orang yang menerima zakat tu ada 6 kan? 6 ke 5? Berapa? 4, 6. Yang pertama, orang yang menerima zakat asnaf yang 8 tu mesti ada syarat dia. Bukan semua yang asnaf tu boleh terima zakat. Syarat yang pertama, Islam. Kalau fakir miskin tapi bukan Islam, tak boleh terima zakat. Ustaz, tak adil lah kita sebagai kerajaan tak memberi sama rata kepada rakyat. Kita bagi tapi bukan ada zakat. Zakat khusus untuk orang Islam. Bagi banyak lagi duit kan. Duit yang untuk rasuah banyak, takkan nak bagi zakat, tak boleh kan? Nanti orang tanya, ni hasil duit dapat rasuah. Kotlah ada orang tanya, hasil duit daripada rasuah kena zakat. Zakat 5 juta. Lepas tu cukup haul, cukup nisab, kena zakat. Wallahualam. Cek tengok ahkamul rashwah, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, menerima rasuah, di dalam neraka. Tapi yang tu bukan kita, kata ustaz senang nak menerakakan orang. Bukan, itu hadis. Kalau kata dia betul-betul rasuah, berbicaraan tengoklah kan. Okey, Islam. Kalau bukan Islam tak boleh terima zakat. Al-hurriyah, yang kedua, merdeka. Tidak boleh diberi zakat kepada hamba kecuali hamba yang tadi, hamba yang memang ada perjanjian dengan tuan dia tu. Yang ketiga, alla yakuna ghaniyan, bukan orang kaya. Orang kaya tak boleh terima zakat sebab dia tak layak, kecuali orang kaya yang disenaraikan tadi, orang kaya yang amil, orang kaya yang berhutang. Orang kaya yang berhutang tu, berhutang untuk apa lah? Kenapa dia berhutang? Dia bukan semua berhutang dibolehkan. Dia kaya tapi dia berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk maslahat orang bergaduh apa semua tu ada lah. Tapi kalau dia berhutang untuk dia ada duit tapi dia berhutang, dia boleh tak bayar hutang tu? Boleh. Tu boleh dapat zakat. Ada perbicaraan orang yang berhutang kereta. Saya dah hutang. Hutang apa? Hutang bank, beli kereta, boleh terima zakat. Bank tak akan bagi loan, pinjaman kepada dia kecuali bank tahu kata dia mampu nak bayar. Jadi kalau orang tu dapat zakat tu, hak orang miskin, hak orang lain yang banyak lagi,
Jadi apa ni, apa sebut tadi, orang kaya yang berhutang kalau ada sebab-sebab tadi, boleh dapat zakat. Lagi siapa lagi orang kaya yang boleh terima zakat? Siapa dia? Ibnu Sabil ataupun fi sabilillah pun boleh dapat zakat. Jadi berapa orang kaya yang boleh terima zakat? Orang kaya yang amil, orang kaya yang berhutang untuk masalah macam dia nak buat masjid. Masjid tu masalah umum kan? Masalah umum untuk orang Islam semua, ada sebut tadi. Man istadana liqira dhaif aw bina'i masjid aw nahwi dhalika min al-masalih ammah wa in kana ghaniyan. Apa orang kaya yang terputus bekalan ketika musafir, orang kaya yang berjuang fi sabilillah tetapi tidak mendapat gaji. Amil tadi pun kalau dia tak dapat gaji lah, kalau dapat gaji tak boleh. Yang keempat, alla yakuna makfiyal mu'nah, dia bukan bawah tanggungan orang lain, tanggungan nafkah lah. Kalau macam enta boleh terima zakat? Tak boleh. Kalau ikut asalnya, pelajar ataupun anak lelaki kalau dah balik bukan bawah tanggungan mak ayah dah, sepatutnya macam tu lah. Tapi masih lagi diberi, ada kitab macam kitab apa tu, Umdah As-Salik disebut juga, masih mak ayah kena bagi nafkah kalau anak tu belajar agama, tak bekerja lagi. Kalau ikut tu hantar dah balik, hantar kena kerja sendiri, cari duit sendiri lah. Anak perempuan ayah akan tanggung sampai kahwin, lepas dia kahwin bawa suami pula. Kalau anak lelaki ni sampai balik kerja, kalau ikut asalnya macam tu. Jadi hantar boleh terima zakat kalau hantar fakir lah. Kalau hantar ada duit banyak dalam bank, nampak di sini baju koyak sana koyak sini, duit dalam bank senyap kan, duit raya simpan banyak-banyak kan. Ada pelajar kita yang ada rumah sendiri pun dah kan, mak dia beli rumah siap dah. Okey, lagi yang kelima, alla yakuna hashimiyan wala muttalibiyan, bukan ahlul bait. Ahlul bait tidak boleh menerima zakat, itu yang muktamad. Tapi ada juga ulama yang memfatwakan kata boleh menerima zakat apabila mereka tidak mendapat khumusul khumus, 1/5 daripada 1/5 daripada harta ghanimah. Ghanimah tu harta rampasan perang, dia ada hak untuk Nabi, ada hak untuk Nabi. Daripada hak untuk Nabi itulah akan kembali kepada ahlul bait. Ahlul bait boleh dapat daripada situ. Ada zakat kan, bukan harta ghanimah. Bila perang ada harta rampasan tu akan dibahagi. Adalah cara pembahagian dia, ada 5 pembahagian. Ada 1 bahagian untuk Nabi, yang tu dikembalikan kepada ahlul bait. Ahlul bait tu akan Nabi akan, kalau Nabi ada, Nabi dah bagi. Kalau ada orang lain dia akan bagilah sama-sama ahlul bait. Tapi sekarang dah tak ada perang. Kalau perang pun sama ada kalah ataupun adalah menang kan. Tapi Allah Allah pembahagian macam mana, hasilnya tak dapat lah selalunya. Yang keenam dia kata 6 apa bukan samba. Tu dalam ni di sini sebut ala yakuna mahjuran alaih, bukan orang yang mahjur. Mahjur ni macam orang yang ditahan, tak boleh nak macam orang yang muflis, tak boleh nak mahjur ni banyak masuk lah. Nanti kita kena terang dalam lain. Maksudnya mahjur bisafih, orang yang tak cerdik. Dia mahjur ni maksudnya dia ditahan untuk membelanjakan duit. Banyak kategori wallah alam yang dimaksudkan di sini, nanti kita tengok lain. Okey, yang penting syarat tadi, Islam merdeka, bukan orang kaya, bukan ahlul bait, bukan bawah tanggungan orang lain. Dalam kitab kita disebut wala yajuzu an yasrifa zakah wal fitrah, tidak harus untuk membahagikan zakat dan fitrah, zakat fitrah dan zakat harta, kecuali kepada orang merdeka muslim dan Islam. Orang merdeka muslim yang bersifat dengan sifat salah satu daripada asnaf yang 8, kal faqir wal miskin, seperti orang fakir dan orang miskin. Wa kaunihi ghara hashimiyan, dan mereka bukanlah hashimi.
wala muttalibi, dua-dua ni ahlul bait, wala maulan lahuma, bukan bekas hamba keduanya, bukan bekas hamba daripada kedua-dua kabilah tadi. Wa yajibu isti'abul mawjudin minhum, wajib meratakan harta zakat tu kepada semua orang-orang yang ada daripada asnaf tu. Kena bagi, yang fakir kena bagi, miskin kena bagi, gharimin kena bagi semua. Walaupun ada juga fatwa yang mengatakan boleh memberikan zakat walaupun kepada satu golongan sahaja. Bila kita nak keluar zakat, kita kena bagi kat semua. Kita nak keluar zakat sendiri, kena bagi fakir sikit, miskin sikit, ni sikit, ni sikit. Semua kena bagi. Kata susah Ustaz nak cari. Sebab tu senangnya lebih baik anda beri kepada lembaga zakat, jabatan zakat. Kata, saya rasa macam bagi kat jabatan zakat tu tak sampai pun kepada asnaf. Anda tahu mana? Saya tengok ada orang miskin kat kampung saya tak dapat zakat pun. Pergilah suruh dia minta. Ataupun bagi tahu, buat laporan kepada masjid ataupun ketua kampung, kata ni kita ada orang fakir miskin. Nanti jabatan zakat bagi. Ada orang kata jabatan zakat ni bila nak kutip zakat cepat, bila nak bagi lambat, macam-macam borang nak kena isi. Betul tak? Ni anak jawab, kita kan amil kan. Anak kan penolong amil zakat Selangor. Ada kad. Penolong amil zakat Selangor, siapa nak bayar zakat kat anak boleh. Anak ni amil, penolong amil untuk atas nama Madrasah Tazkiyah lah. Maksudnya lembaga zakat Selangor dia ada buat satu program dia melantik siapa yang minta lah, mana-mana madrasah yang minta untuk jadi penolong amil zakat Selangor. Dia buat satu program, apa nama dia tu, dia lantik madrasah-madrasah ni jadi amil. Kita boleh, orang banyak zakat kat kita, seolah kita ni wakil zakat Selangor lah. Macam kita ni kaunter zakat tapi kat madrasah. Bayang kat madrasah kita akan masukkan dalam satu akaun bank. Akaun bank tu memang dibuat khas antara madrasah dengan zakat Selangor. Kita akan masuk dalam tu, kita akan hantar laporan semua. Nanti lembaga zakat Selangor akan bagi balik kepada madrasah lebih kurang hampir separuh jugalah. Contoh kita dapat kumpul 10,000, dia akan bagi balik hampir-hampir dekat 5,000 kepada madrasah, untuk madrasah bahagikan kepada siapa-siapa yang madrasah rasa layak untuk terima, sama ada daripada pelajar ataupun guru ataupun orang yang kita tahu layak untuk terima zakat. Mungkin bukan di kalangan madrasah pun. Ada pelajar terima zakat, saya tak pernah terima pun, maksudnya yang tak layak lah. Saya miskin Ustaz, namai lah minta macam mana. Tapi kita akan cek dulu lah. Kita akan londeh semua dulu, bukan londeh baju, kita akan cek lah, betul ke dia miskin, ayah dia siapa dia, mak dia siapa dia kan. Itu yang dibuat sekarang. Maksudnya kalau orang nak bayar zakat dekat Madrasah Tazkiyah, ni iklan tengah live kan. Siapa nak bayar madrasah zakat kepada pihak madrasah, bukan bayar zakat kat kita sebagai wakil. Sebagian orang dia kata, apa manfaat dia bagi zakat kat madrasah? Dapat kat lembaga zakat, bukan dapat kat madrasah. Saya nak bagi kat madrasah. Nak bagi kat madrasah terus pun boleh. Sebab tu kita ada dua, satu zakat Selangor, satu zakat madrasah. Zakat madrasah ni maksudnya beri kepada madrasah, kita akan masuk dalam akaun zakat kita juga. Maksudnya kita akan masukkan dalam satu tabung zakat kita, yang tu pun kita akan bahagi kepada orang yang layak. Okey. Tentang zakat, ada orang tanya, ni zakat saya nak bagi kat madrasah, untuk pembelajaran madrasah, masjid, apa-apa ni boleh terima zakat tak? Untuk madrasah, madrasah akan masuk dalam asnaf yang mana? Syarat dia mesti Islam, merdeka. Madrasah Islam tak? Sebab tu kalau ikut pendapat ulama Hadal Maut, tak boleh bagi zakat kepada badan, institusi. Kita bagi zakat kepada orang, manusia. Macam di tanah Melayu ni ataupun di Malaysia ni, madrasah terima zakat untuk madrasah itu mungkin ada fatwa yang mengharuskan, wallahu alam. Tapi kita sini tak terima untuk madrasah.
Kita tak terima untuk madrasah, kita terima sebagai wakil kepada orang yang layak di madrasah untuk terima. Kita akan bahagikan kepada orang yang boleh terima. Faham? Jadi kadang-kadang ada waris yang tanya, saya tak mampu bayar yuran, boleh tak ada bantuan zakat ke apa? Kalau ada, kita akan bagi. Kalau tak ada, kita boleh tolong keluarkan surat untuk di sokongan lah, untuk diminta kepada mana-mana lembaga zakat. Okey, kita tak boleh masuk bab haji ni kat 7.30 lah. Apa hukum? Sini disebut hukum memindahkan zakat ke negeri lain. Tidak harus, tidak boleh memindahkan zakat daripada negeri orang yang keluarkan zakat ke negeri lain. Alal masyhur fil mazhab, ikut pendapat yang masyhur. Tak boleh anta kerja kat Selangor, nak pindahkan zakat tu ke negeri lain, maksudnya anta nak bayar zakat ke tempat lain. Dia zakat ni, kalau zakat ni zakat apa? Zakat harta dibayar di tempat anta kerja. Anta dapat hasil kat mana? Dapat hasil pendapatan kat mana? Cari rezeki kat mana? Tengok zakat tu zakat apa? Kerja bela lembu bela kat mana? Negeri mana? Bayar kat negeri tu lah. Tamam. Kalau zakat fitrah afdal bayar dekat tempat yang mana anta diwajibkan zakat. Anta wajib zakat bila? Anta wajib zakat bila? Zakat fitrah bulan puasa. Memanglah bulan puasa, malam raya. Bila masuk maghrib, kan sebut lah tu waktu wajib zakat lah tu. Kan anda cerita buat zakat fitrah, lupa dah. Bila waktu wajib bayar zakat fitrah? Apabila anta sudah idrak juzuk min Ramadan wa juzuk min Syawal. Anta dah dapat Ramadan 30 hari. Bila masuk je 1 Syawal, masa tu dah jadi wajib lah, confirm wajib zakat. Masa tu anta ada kat mana? Anta berada dekat mana? Kat kampung. Banyak kat kampung. Afdalnya macam tu. Tapi saya dah bayar awal lagi kat Taman Kosas, Surau Fatimah Az-Zahra. Tak apalah, dah bayar tu. Tu dari segi afdal lah. Tamam. Tapi ada juga ulama yang mengharuskan boleh bagi kepada zakat walaupun satu golongan, boleh memindahkan zakat ke tempat lain. Ada juga ulama yang disebut ni. Qala Al-Imam Ibn Ujail rahimahullah ta'ala, dia kata ada 3 masalah yang difatwakan bukan ikut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tadilah. Okey. Kenapa anda sebut tadi bayar zakat kepada lembaga zakat? Sebab kita tak mampu nak cari. Kita tak mampu nak cari 8 golongan tu ataupun 7 golongan tolak hamba kan. Kita nak cari, nak bagi meratakan seluruh zakat kepada orang tak mampu. Jadi lembaga zakat dia ada pekerja, dia akan cari. Orang kata betul ke yang sebut tadi? Zakat ni bila nak cari nak minta zakat cepat je. Bila nak bagi zakat lambat. Selalunya siapa yang kata? Sebab dia minta zakat tak dapat. Kenapa jadi macam tu? Yang pertama, ada sekali tu pegawai daripada lembaga zakat Selangor datang khutbah dekat Masjid Bukit Indah. Disebutkan zakat Selangor ni banyak. Tak silap beratus juta kot. Beratus juta hasil yang dikutip. Beratus juta tu pun yang dikutip tu masih ramai lagi tak bayar zakat. Faham tak? Maksudnya ada lagi orang yang tak bayar zakat. Kalau semua orang bayar zakat, lagi banyak lah. Tu yang pertama. Kenapa nampak macam bersungguh-sungguh nak kutip? Sebab ramai lagi yang tak bayar zakat. Yang kedua, zakat dia bagi tahu masa tengah khutbah tu lah, dia punya keluar masuk zakat yang dikutip, zakat yang diberikan, diagihkan dekat hari raya, diagihkan zakat kepada fakir miskin, semua orang layak ni, diagihkan sampai duit zakat tu habis, bahkan kena top up duit lain negatif. Faham tak? Tu pun orang kata susah tak dapat duit zakat. Dia kata pergi beratur panjang, kena isi borang sana. Isi borang sebab apa? Dia kata ustaz backup lembaga zakat lah, ustaz tolong ambil. Bukan. Isi borang tu sebab nak tengok hantar layak ke tak terima zakat. Sebab berlaku juga penipuan. Orang yang tak layak dapat zakat tapi dia minta zakat. Okey, Wallahu a'lam.
Ada soalan tak dekat ni live? Apa tu? Siapa nama? Syed apa? Syed Syafi'i. Ada orang mesej kata jangan sebut pasal rasuah. Itu apa? Biasalah. Rasuah ni bila tak ada. Bila kata kita ni boleh sembang pasal rasuah, tapi sebab duit tak ada depan kita. Bila bila kata kena, kadang-kadang kita rasa macam kalau sikit tak apa kot, kita bagi rasuah, polis tahan kita, tak mau saman, kita bayar duit, biar duit. Bukan rasuah ni duit kopi. Saya tak minum kopi, minum Milo, orang mahal sikit lah. Kena bayar 100. Kita bagi, tengoklah, ada tafsiran dia juga rasuah. Dengan ni ada hukum panjang juga kena bicarakan tu. Bukan mujarrad orang bagi je terus dikira ar-rasyif wal musyaffi finnar. Dia ada hukum dia. Ustaz tadi kata finnar, ni ada hukum dia pula. Macam orang kata mencuri haram, berzina haram, minum arak haram, rokok fi tafsil, ada perincian dia. Rokok tak apa, sebab dia hisap rokok kan. Sama macam rasuah juga. 50 haram, 100 haram, 10 juta, kita tengok dulu. Mungkin ada hukum dia di situ pula. 10 juta kan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum makan haiwan bertaring? Haiwan bertaring contoh apa? Contoh, bagi satu contoh. Kucing, tikus, ada taring tikus. Takkan makan keju ada taring? Harimau, singa, ayam ada taring? Dia ada satu bab dalam bab kitab fiqh, bab babul at'imah, bab makanan. Makanan ni maksudnya haiwan-haiwan yang boleh dimakan, haiwan yang tak boleh makan. Haiwan yang bertaring, haiwan yang berkuku tajam, haiwan yang memburu dengan kuku, dengan taring, tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan. Dan ada kaedah dia, apa yang mastatabathul arab dengan mastakhbathathul arab, apa yang dipandang baik oleh orang Arab boleh makan, apa yang dipandang jijik oleh orang Arab tak boleh makan. Ada benda yang tertentu kita tak tahu, ni boleh makan tak boleh makan, tengok orang Arab makan tak. Tapi orang Arab yang asal betul lah, orang Arab yang sekarang pun makan benda haram banyak kan. Maksudnya orang Arab yang betul-betul yang Arab. Sebab kita tengok benda pelik-pelik, makan ulat, makan katak, bercucuk, buat sate, apa dulu, kera, monyet, buat sekok-sekok macam tu, bakar, lepas tu kikis dia punya bulu, makan macam-macam. Lepas tu dapat sakit macam-macam. Tu yang Covid dulu kan, kata sebab apa? Kelawak kan, tak ada benda sangat nak makan. Orang kata ustaz cakap macam tu, tak rasa ni. Ustaz rasa tengok kan. Benda ikut hukum lah, kalau hukum kata haram. Tapi ikut mazhab, ada mazhab kata, mazhab apa, ada kaedah mazhab Syafi'i, semua benda halal kecuali ada dalil kata haram. Semua benda halal kecuali ada dalil kata haram. Sebab tu ikan semua kita boleh makan, benda di laut lah, sebab tak ada dalil kata haram. Tapi ada mazhab kata, tak silap ada mazhab Hanafi kot, Allah alam, baca balik, semua benda haram kecuali ada dalil kata halal. Jadi orang belah sana, mereka tak makan sotong, udang semua ni, sebab tak ada dalil kata halal. Kalau kahwin dengan orang mazhab tu, isteri tak masak lah ketam udang sebab dia mazhab tu kan. Kita boleh lah makan, tunjuk kat dia. Wallahu a'lam. Jodoh.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقرب بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل كرام شرفا وعلى صحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضل وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبات النسائب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.